Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari sekalian, sahabat-sahabat semua, kita bertemu lagi dalam sesi tazkirah Ramadan pada hari ini. Pada tazkirah yang lalu saya menyentuh tentang Al-Quran. Dan pada tazkirah ini saya masih lagi akan menyentuh tentang Al-Quran. Kenapa tuan-tuan dan puan? Ingat Allah menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ramadan ini bulannya Allah sebut dalam Quran. Itulah satu-satu kali disebut itu tadi. Dikaitkan dengan Al-Quran. Maka nanti di penghujung Ramadan, kita akan menyambut secara tradisi kita menetapkan satu hari yang disebut sebagai Nuzul Quran. Iaitulah tarikh turunnya Al-Quran. Sedangkan hakikat turun Quran itulah yang Allah kaitkan dengan Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan dan puan, di penghujung Ramadan ini, semua orang akan fokus kepada satu malam yang namanya Lailatul Qadar ataupun Malam Qadar. Dan ada orang terjemah Malam Lailatul Qadar, ulang 2 kali. Jadi kalau kita terjemah sebagai Malam Qadar. Terjemah yang tepat. Ada sebahagian terjemahan Al-Quran menyebut Malam Kemuliaan. Jadi terjemahan yang tepat, kalau kita faham, Malam Qadar. Sebab nak terjemah Qadar itu bukan sekadar kemuliaan, tetapi banyak maksud yang kita boleh faham. Jadi Allah menyebut tentang turunnya Al-Quran ini dengan jelas. Itulah disebut di dalam suratul Al-Qadar tadi, surah ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, dalam bracketnya, Al-Quran, pada malam Qadar. Itu satu statement. Fakta yang menjelaskan, yang menegaskan bahawa penurunan Al-Quran ialah pada malam Qadar. Dan malam Qadar itu ditakdirkan berada di dalam bulan Ramadan. Harinya, malamnya kita tidak tahu. Itu merupakan rahsia Allah. Jadi kita tak diberitahu dengan tepat bila hari malamnya terjadi malam Qadar itu. Tapi yang paling penting kita nak memaham ayat ini, ayat 97, ayat 1 daripada surah 97 ini, ialah Allah kata kami telah menurunkannya Al-Quran itu pada malam Qadar. Jadi para ulama, jumhur, mana umumnya majoritinya bersetuju bahawa Al-Quran itu diturunkan daripada Lauh Mahfuz, dari langit ke bumi, dalam 2 tahapan. Tahap pertama diturunkan sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, atau dikenal juga sebagai Baitul Izzah. Secara sekaligus diturunkan. Kemudian dari langit dunia diturunkan pula ke bumi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
secara beransur-ansur mengambil masa 23 tahun lamanya. Itu dia tahap penurunan Al-Quran yang diterima secara umum. Ya. Jadi Al-Quran ini diturun di akhir zaman, tetapi ia telah ditulis di awal zaman. Bagaimana? Jadi maknanya Al-Quran ini telah sedia tertulis sekian lama. Dan dia disimpan di Lauh Mahfuz. Lauh ini satu tempat simpanan penulisan, bahan-bahan tulis. Dan mahfuz makna yang terpelihara, terjaga. Jadi lauh ini dijaga oleh siapa? Para malaikat. Tak ada siapa boleh menyentuhnya. Jadi itulah dia hakikat. Jadi Quran itu tersimpan sekian lama sampai waktu ketikanya diturunkan. Jadi diturunkan. Jadi Allah dalam takdir penurunan Quran ini, di sanalah dapat peranan besar malaikat mulia Jibril alaihissalam. Ya. Jibril ini malaikat yang tugasnya membawa turun wahyu Allah ke bumi kepada para nabi. Jadi itu kita faham secara umum. Jadi Al-Quran itu, sebab itu Al-Quran ini kalimah yang digunakan ialah diturunkan. Sebab dari atas ke bawah kita faham. Konsep turun tu dari atas ke bawah. Tak mungkin dari bawah ke atas dia sebut turun. Turun. Diturunkan. Anzalnahu, kami telah menurunkannya. Jadi kalimah itu kita lihat kenyataan pada surah 97 itu menjelaskan bahawa Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Jadi malam Qadar itu Allah takdirkan dia berada setiap tahun di dalam bulan Ramadan. Ini kita kena faham. Maka orang memburu-buru mencari-cari Lailatul Qadar. Apakah perlu kita memburu? Apakah perlu kita mencari Lailatul Qadar? Pernah kita fikir? Sebenarnya tidak perlu. Kerana apa? Lailatul Qadar pasti datang. Cuma kita tidak tahu malam bila daripada bulan Ramadan ini dia datang. Itu sahaja. Tetapi sedikit tips telah pun diberi oleh Nabi SAW. Itu yang disebut bahawa carilah Lailatul Qadar ini pada 10 malam akhir. Itu antara tips yang diberi. Tetapi yang pasti tidak ada. Nak katakan malam ini, malam 27, malam 28, malam itu tidak ada. Jadi kita kena faham. Jadi penting kita sebagai umat Islam, maka kita kena yakin kita pasti dapat Lailatul Qadar itu. Kerana dia ada di dalam malam-malam Ramadan. Itu keyakinan kita. Kenapa orang begitu teruja dengan Lailatul Qadar? Jadi di sinilah kita kena melihat ayat-ayat berikut. Ya, Allah sebut, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Apakah malam Qadar itu? Ia adalah satu malam yang mana nilainya melebihi 1000 bulan. Di situlah yang kita umat Islam ini sangat teruja untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi dalam surah 97 ni, surah Qadar ni, Allah sebut dengan jelaslah menceritakan tentang malam Qadar ini. Jadi dari situlah kita faham. Ya, Allah sebut, apakah malam Qadar itu? Malam Qadar itu Allah kata, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam Qadar itu nilainya melebihi kebaikan 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Makna bukan 1000 bulan. Jauh lebih baik. Lebih itu wallahu a'lam. Itu kita kena faham ya. Sebab disebut tu khairun min. Makna lebih baik. Makna bukan 1000 bulan. Lebih daripada itu. Kemudian Allah menjelaskan pada ayat keempat.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah para malaikat dan juga Jibril. Jibril di sini disebut sebagai roh. Dan di dalam ayat-ayat lain Allah sebut Jibril itu sebagai Ruhul Qudus. Ada kala disebut Ruhul Amin. Mana ruh dalam ayat ini ialah Jibril. Mereka turun dengan izin Rabb mereka mengaturkan segala urusan di bumi. Jadi kita faham. Di malam qadar itu kemuliaan. Ketika mana orang merujuk makna kemuliaan malam qadar itu, makna mulianya malam itu, pertama Allah sebut sebelumnya, dia lebih baik dari 1000 bulan. Makna itu kemuliaan. Kemudian kemuliaan berikutnya ialah waktu malam itu turunnya para malaikat. Dan Jibril, malaikat yang mulia ini turun pada malam itu. Situlah kemuliaan malam ini. Jadi malam itu juga sebagian ulama memahamkan berlakunya urus tadbir, takdir Allah. Ya. Mana turun tu semua malaikat ni ada tugasan dia. Itu yang disebut bahawa mereka itu min kulli amr. Dengan perintah Allah ada tugas yang tidak jelas kepada kita, tapi masing-masing turun tu ada tugas dia. Tapi yang paling penting untuk kita faham, kenapa mereka semua diturunkan ke bumi pada malam tersebut. Kemuliaan malam tersebut. Kita tahu malam itu mulia. Tapi kemuliaan itu kemuliaan apa? Sebab itu kita kena balik semula pada ayat yang pertama. Allah kata kami telah menurunkan padanya akannya Al-Quran itu pada malam qadar. Kemuliaan malam itu ialah kerana kemuliaan Al-Quran. Inilah yang kita nak faham tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni terlalu taksub dengan malam qadar tu. Tapi kita lupa kemuliaan malam qadar itu kerana Al-Quran. Dia dimuliakan sempena turunnya Al-Quran. Mana besarnya Al-Quran itu kepada kehidupan kita, umat manusia secara umum, dan kita umat Islam secara khusus. Di situ kita kena faham Lailatul Qadar ni. Sebab tu ayat surah 97 ni kena tadabbur betul-betul. Ambil faham, cari lagi maklumat-maklumat lain. Ingat, kenapa dikaitkan dengan qadar? Kenapa tak disebut Lailatul Quran? Kenapa disebut Lailatul Qadar? Pernahkah kita fikir? Jadi ini kena faham. Bahawa diceritakan di dalam sebuah hadis. Ya. Cuma saya tak dapat menjelaskan secara terperinci hadis ini. Tapi maksudnya kita kongsikan sebuah hadis sahih. Ya. Bahawa ketika mana Al-Quran nak ditulis, Allah memerintahkan makhluk. Dia namanya qalam. Sebab itu ada nama satu surah. Surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu. Merujuk kepada surah Al-Qalam itu. Jadi Allah panggil qalam tadi. Ini qalam ni antara makhluk terawal yang Allah cipta. Allah panggil dia. Wahai qalam, tulis. Jadi qalam bertanya, wahai Rabb, apa yang aku nak tulis? Ini saya ambil terjemahan secara umum untuk kita faham saja ya. Jadi ketika itu Allah bagi tahu, tulislah takdirku sehinggalah hari kiamat. Maknanya Allah memerintahkan kepada Al-Qalam supaya menulis Al-Quran. Dan Al-Quran itu disebut sebagai takdir Allah hinggalah kepada hari akhirat. Ini ambil faham dan membuatnya. Itulah kita nak faham makna qadar. Qadar ni dalam terjemahan kita biasa ialah ketetapan, ketentuan yang dah ditetapkan dah. Jadi ketika diperintah kalam menulis, Allah kata tuliskan ketetapan takdir aku hinggalah yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini yang kita nak kena faham. Apakah takdir yang ada dalam Quran? Ini kita kena faham. Jadi takdirnya
seluruh isi konten Al-Quran itu, itulah takdir Allah. Di situlah Allah memperkenalkan siapa dia kepada kita. Ya. Allah kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah kenalkan, katalah Muhammad bahawa Allah itu Maha Esa. Itu takdir. Maknanya hakikat uluhiyah Allah itu, rububiyah Allah itu, sifat asma'nya semuanya itu takdir Allah. Itu yang kena faham. Kemudian takdir yang lain seluruhnya takdir. Contoh, Allah kata, kamu beriman, nak masuk ke dalam syurga, syarat-syarat yang masuk ke dalam syurga, dia ada 2 syarat. Kamu beriman dan beramal soleh. Maka iman dan amal soleh itu adalah takdir untuk menentukan seseorang nak masuk ke dalam syurga Allah. Nak masuk neraka. Itu Allah kata, orang yang kufur kepada Allah, orang yang berdosa kepada Allah, maka itulah akan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah takdir. Mana dah tetap, dah fix dah. Kalau kamu beriman, beramal soleh, maka tempat kamu nanti di akhirat ialah jannat. Jannatul na'im, jannatul ma'wa. Jannatul firdaus. Itu tempat dia. Itulah takdir tadi. Sama juga dengan hukum hakam yang ada dalam Al-Quran. Ketetapan. Contoh kita baru baca dalam tazkirah yang lalu, ayat tentang diwajibkan puasa. Itu ketetapan. Sejak daripada awal sehinggalah hari kiamat kita kena berpuasa. Datang Ramadan kena puasa. Itu takdir dia. Itu tak masuk kira lagi takdir tentang hidup mati kita yang kita tak pasti. Hanya Allah yang menentukannya. Tetapi semuanya terjadi adalah takdir Allah. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan faham. Dan saya nak ngaitkan isu dalam konteks masyarakat Melayu. Jadi daripada pengalaman saya, masih ada lagi di kalangan kita yang salah faham. Kerana dia jahil, dia tak tahu. Itulah yang dikaitkan cerita-cerita tahyul. Turunnya roh, baliknya roh. Sebenarnya roh yang kalau nak dikait dengan surah Al-Qadar ini, roh yang dimaksudkan dalam ayat ini khusus kepada Jibril. Bukan roh orang yang dah mati. Ini kita kena faham. Sebab salah faham inilah yang timbul kepercayaan khurafat karut. Kalau dikait dengan masyarakat Melayu, bukan masyarakat Islam ni, masyarakat budaya Melayu. Dulu-dulu kita lihat malam disebut 7 likur. Entah apa makna likur kita tak faham, tetapi malam itu dipasang panjut, api, konon-konon dalam kepercayaan sebahagian mereka ini, kononnya untuk menerangi jalan roh nak balik ke rumah. Inilah salah faham, tuan-tuan dan puan. Ya? Hakikatnya bukan begitu. Roh yang dicerita di dalam suratul Qadar ini adalah Jibril. Ingat tuan-tuan dan puan, kerana kita dah menyentuh perkataan roh ini, saya ingin kongsikan. Dalam Al-Quran, roh ini disebut merujuk kepada 3 perkara. Yang pertama secara umum, itulah roh kita. Iaitu sumber kehidupan kita yang kita panggil nyawa. Ya? Itu roh itu satu makna dia. Ya? Roh yang menghidupkan kita. Yang kedua, roh itu juga Al-Quran juga pernah disebut sebagai roh. Dan yang ketiga, roh itu merujuk kepada Jibril alaihissalam. Tuan-tuan, sebab tu kita kena faham isi konten Quran, tuan-tuan. Kalau kita sekadar kiraah tak faham konten kandungan isi Al-Quran, ini yang jadinya. Sebab tu dalam tazkirah yang lalu saya sebut bahawa Quran itu jadi petunjuk. Tapi kerana kita tak faham makna Al-Quran, tak tahu apa makna dan ayat-ayat yang kita baca, kita tak dapatlah petunjuk. Sebab itulah apa maksud daripada surah Al-Qadar pun kita masih kabur. Ya? Jadi kaitkan tadi dengan roh tu, roh yang disebut itu khusus adalah Jibril alaihissalam. Itu keistimewaan. Jadi kita lihat Quran menggunakan kalimah roh pada 3 tempat. Ada kalam merujuk kepada roh kita.
wa nufikha fihi min ruhih disebut. Maknanya setelah kita kejadian jasad sempurna janin dalam rahim ibu, Allah tiupkan ruh. Ya, ruh, itu ruh yang menjadikan kita hidup. Yang kedua, ruh itu merujuk kepada Al-Quran. Dan yang ketiganya, Jibril. Mari kita lihat tiga-tiga ni. Rupa-rupanya tiga-tiga ni saling berkait. Lihat ya. Ruh Jibril, maknanya Jibril tu, ruh juga membawa turun satu ruh, iaitu Al-Quran. Membawa turun Al-Quran ke bumi. Apa tujuan Al-Quran diturun ke bumi? Untuk merubah ruh yang ada pada manusia ni, ruh diri kita ni, jiwa kita ini, menjadikan ruh ini bernilai kalau ada Al-Quran ni. Ingat tak tuan-tuan dan puan? Tetapi ruh yang tidak ada Al-Quran, ia merupakan ruh yang tak ada nilai di sisi Allah. Ketika mana ruh itu kembali kepada Allah, dia ada dua lah. Ruh yang menerima Al-Quran, ruh orang-orang yang beriman ini, dia menjadi mulia disebabkan oleh Al-Quran. Yang juga disebut sebagai ruh. Dan yang menurunkan Quran yang mulia itu juga namanya ruh. Ruhul Amin, Ruhul Qudus. Itulah Jibril alaihissalam. Nampak tuan-tuan, puan-puan? Bahawa kalimah ini diguna tu ada saling berkait. Nak menjelaskan. Kerana ada Al-Quran, itulah menjadikan ruh kita ni, orang yang beriman ni, ruh kita bernilai di sisi Allah. Sebaliknya, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, ruh mereka tidak ada nilai di sisi Allah. Sebab itulah di sana nanti, Allah akan campakkan mereka ini ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan dan puan, ini yang kita kena faham dengan benar. Jadi ketika mana kita mentadabur, kita berusaha mencari makna dia, konteksnya, asbab nuzulnya, maka di situlah baru kita faham Al-Quran ini. Dan faham Al-Quran itu sangat penting. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kita nak beramal dengannya. Jadi amalan kita, apakah action ataupun agenda bertindak kita yang kita nak dapat ambil setelah kita faham surah Al-Qadar ini? Apa yang kita nak ambil? Itulah di Al-Quran. Mana kita mendapat kemuliaan malam ni, malam Qadar ini mulia tu, kerana Al-Quran. Dan Al-Quran itu ada pada kita sekarang ini. Maka sebab itu, mari kita muhasabah. Mari kita semak diri kita berkait dengan Lailatul Qadar ini, apa yang kita nak ambil. Maknanya setelah kita mendapat, kita melalui tempoh waktu Ramadan ni, pastilah kita lalui. Mestilah tentu kita dapat Lailatul Qadar ini. Cuma bergantung kepada nilai amalan kita pada malam itu. Tetapi semua orang kan dapat kesempatan ini. Maka sebaiknya selesai Ramadan ini, kefahaman kita, tasawur kita terhadap Al-Quran biarlah meningkat, biarlah benar. Tinggalkanlah tasawur salah yang selama ini kita jadikan amalan kita. Ambillah tasawur yang benar daripada Al-Quran. Yang selalu saya highlightkan. Iaitu kita harus melihat Al-Quran dari sudut Al-Quran. Bagaimana yang saya sebut, membaca itu Quran menyebut qiraah, tilawah, tadabbur. Biarlah kita menguasai semuanya. InsyaAllah, di saat itulah baru kita dapat, benar-benar dapat Al-Quran ini. Dapat hidayah daripada Al-Quran ini. Sebab kita, Quran kita dapat dah. Ya? Tak ada orang yang tak dapat Quran. Malah hari ini Allah janji. Ya? Sebagaimana disebut dalam surah Al-Qamar, surah 54, ayat 17. Ya? Ayat 22, ayat 32, ayat 40. 4 ayat Allah ulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizzikr fahal mim muddakir. Benar-benar pasti kami dah mudahkan Al-Quran itu untuk kamu dapatkan pengajaran. Maka takkah mahu kamu belajar? Ayat inilah kena ingatkan kita, tuan-tuan dan puan. Allah tanya kita. Allah kata kami dah mudahkan. Itulah hari ini tengok kita dapat kemudahan. Al-Quran ada dalam aplikasi di telefon pintar kita. Mana-mana pun kita boleh baca Quran.
Di mana-mana kita boleh rujuk Al-Quran, ada makna dia. Kemudahan, itu satu kemudahan teknologi ini untuk kita menguasai Al-Quran. Jadi tidak ada alasan tuan-tuan perempuan. Ketika saat kita kembali kepada Allah, kita menghadap Allah nanti, apa yang kita nak jawab kepada Allah. Ya? Jadi kita kena ingat, sampai waktunya kita kembali kepada Allah, di sana ketika hijab dibuka, nampaklah segala apa yang dulu Quran cerita dah semua pada kita. Tetapi kerana kita tak faham ayat-ayat yang kita duk baca khatam berkali-kali itu, maka ramai di kalangan kita yang ada Quran ini pun akan terkejut. Masuk ke alam barzah, alam kubur, lihat suasana alam, terkejut. Apalagi telah dibangun melihat keadaan di Yaumil Mahsyar, hari yang disebut. Quran sebut semua tuan-tuan perempuan lah. Tapi sayang kenapa? Kita tak faham. Maka kita tak tahu cerita tu pada hakikatnya. Jadi sampai di sana ramai orang terkejut. Allah, kenapa jadi begini? Kenapa jadi begitu? Sepatutnya kita orang yang beriman ini, yang faham isi kandungan Al-Quran, dia tak akan terkejut. Kenapa? Sebab Allah dah bagi tahu. Allah dah bagi dah cerita-cerita, kisah-kisah kehidupan di fasa keempat. Itu yang saya sebut dalam buku Perjalanan Jauh saya. Di fasa keempat nanti ketika mana manusia dan jin dihidupkan semula. Dia akan melalui kehidupan yang khalidina fiha abada. Kekal abadi selama-lamanya di sana. Ya? Allah dah sebut dah. Tapi sayang. Kenapa tuan-tuan perempuan? Orang yang terkejut ni kenapa? Padahal dia dulu di dunia baca Quran. Hebat dia baca Quran. Khatam berkali-kali. Tapi kenapa dia terkejut? Dia terkejut kerana apa yang dicerita dalam Quran dia tak faham pun. Ini cerita dia. Sebab itu isu yang saya bawa ini mungkin sensitif tuan-tuan perempuan. Tapi saya kena cakap yang benar. Saya kena peringatkan. Sebab itulah ni namanya tazkirah. Beri peringatan. Ingatkan sekarang. Jadi kita sama ni leka duk fokus kepada tahsin tajwid, tahsin taranum. Bagilah keutamaan kepada tahsin tilawah, tahsin tadabbur. Kerana itulah yang nak bagi kita faham konten Al-Quran supaya nanti ketika kita menghadap Allah, kita tak terkejut. Tuan-tuan perempuan, saya bila mengenangkan hakikat ini itu sebab saya selalu nak mengingatkan isu ini. Tak kiralah apa respon tuan-tuan perempuan kepada saya. Suka ke tak suka ke. Tapi saya perlu menyebutkan sebagai peringatan. Untuk tuan-tuan perempuan dan yang lebih banyak untuk diri saya sendiri. Nah, inilah realiti Quran yang kita kena faham. Ketika mana kita berada di bulan turunnya Al-Quran. Itulah yang disebut Lailatul Qadr. Jadi Lailatul Qadr, surah 97 ni surah nak ceritakan tentang Quran, tentang kemuliaan Quran itu. Maka Allah takdirkan pada malam itu, bayangkanlah, Jibril ni bukan senang dia nak turun ke bumi ni kerana tugas dia bawa wahyu. Sekarang wahyu dah tak ada. Tetapi setiap tahun tiba saatnya Lailatul Qadar, malam Qadar ini, Jibril turun bersama para malaikat penuh di bumi ni. Sayang kita tak nampak. Tuan-tuan perempuan. Yakinlah. Sebab kita belajar Quran ni dah faham, yakin. Dan manfaatkan. Mana kita masih ada waktu, bersedialah untuk menyambut. Sebab tu saya tak suka menggunakan kalimah menunggu atau mencari. Kerana benda ni tak perlu cari, tak perlu tunggu. Dia pasti akan datang. Yang penting apa kita kena buat? Persediaan kita untuk menyambut. Itu kalimah yang sesuai. Kerana itu tuan-tuan perempuan, tazkirah kita pada hari ini. InsyaAllah kalau Allah izinkan kita bertemu lagi pada sesi tazkirah yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.